Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berada di majlis ilmu semulia-mulia majlis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambungan sebelum daripada ini berkenaan dengan perkara-perkara yang dibolehkan dalam semaya. Kita berhenti pada tajuk yang kelima, iaitu hamlus sabiyyi wa ta'alluquhu bil musalli. Bab berkenaan dengan mendukung bayi ataupun kanak-kanak lelaki ataupun perempuan dan apakah hukumnya waktu semaya. Pegang anak ataupun dukung anak ataupun letak atas tekak anak tadi ataupun budak-budak walaupun bukan anak kita, cucu ke ataupun orang lain, kanak-kanak tadi, apakah hukumnya. Jadi situasi ni mungkin kita tidak lihat di kalangan masyarakat tempat kita. Jenis semaya letak anak atas tekak ataupun dukung, kerana apabila kita melihat dari sudut pandangan mazhab Syafi'i sendiri, apabila pergerakan itu lebih daripada 3, nak dukung, nak pegang, pas nak letak, pas nak akak balik, maka orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i di tempat kita lah, mengambil jalan langkah tidak buat lagu tu awal-awal lagi. Kalau ada anak ke apa, dia tinggal tepi tok belakang, tu pun dalam keadaan dirasakan anak tu selamat. Sebab ada tempat-tempat, ada negeri yang mana kalau letak budak belakang tu tak selamat. Bukan letak budak belakang, letak selipar pun tak selamat. Selipar pun nyambil, apatah lagi kanak-kanak. Budak tadi dia boleh colek, dia pergi jual dan sebagainya lah. Jadi dalam keadaan hati dia merasa aman, merasa tidak bimbang. Sekiranya anak tadi diletak di belakang, macam tempat kita lah ni lah, adanya CCTV, ada orang yang memantau, maka waktu tu dia ambil langkah letak belakang. Ada juga tempat, contohnya negara Arab, kebiasaan mereka dan mereka berpegang apabila semaya, kalau bawa anak kecil lah dukun ni, anak kecil, anak besar tak dukun dah. Besar mana anak kecil ni? Umur baru-baru boleh jalan, bawa pergi semaya sekali. Masa Allahu Akbar tu tak sewi lagi kursi, letak atas tekak. Tak pergi kursi lah, duduk mai kepala ayah dia lah, kepala mak dia, ataupun mungkin kecil sangat. Masa tu singgah semaya, boleh kau dia ni letak di pinggir, bila Allahu Akbar letak pinggir, ataupun dekat kau, ataupun letak di belakang ni ada macam dipanggil apa tu, beg bayi tu lah, sakut atas belakang. Kalau letak tu boleh ke tak? Maka bagi yang berpegang dengan pandangan harus dukung bayi, letak bayi dalam keadaan semaya, maka hukumnya boleh. Dan benda ni pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun pernah berlaku. Kita akan jumpa hadis daripada ni. Pertama sekalinya hadis daripada Abu Qatadah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya dalam keadaan Umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab. Umamah ni ada dua nama. Ada Umamah dengan nama orang lelaki pun ada.
Umamah nama orang perempuan pun ada. Jarang-jaranglah kita jumpa so nama tu dua-dua guna jarang. Biasanya so nama tu mungkin digunakan lelaki, tidak akan digunakan untuk orang perempuan. Ada nama yang digunakan untuk perempuan, tidak akan digunakan untuk orang lelaki. Macam nama Huzaifah. Huzaifah tak ada orang lelaki nama Huzaifah. Ada juga orang perempuan nama Huzaifah. Ada. Cuma sahabat Nabi Huzaifah tu lelaki. Jadi dalam hadis ni kita jumpa Umamah binti Zainab. Zainab tu anak Rasulullah SAW. Jadi Umamah binti Zainab cucu kepada Rasulullah SAW. Ayahnya nama Abil As bin Rabi'. Itu nama ayah kepada Umamah tadi, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Umamah binti Zainab ibnatun Nabi, cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala raqbatihi, di atas tengkuknya. Raqabah, tak atas tengkuk. Jadi biasanya tak atas tengkuk ni bukan umur 9 bulan, umur apa, setahun 2 tahun. Setahun rasa tak gagah lagi nak duduk atas tu. Umur setahun lebih, 2 tahun tak boleh jalan lah. Maksudnya pinggir dia gagah, dia pegang tegak, pakai tak jatuh. Dia ada, masa tu ada sensor dia panggil. Sensor ke apa panggil? Kalau kereta kat sensor lah, berasa nak jatuh tu pegang kemah-kemih lalu. Dia ada. Dengan umur tersebut. Baik. Fa idza raka'a, apabila Nabi rukuk. Ni apabila dak tekak nak rukuk, nonggenyo budak tadi. Maka lagu mana nak buat? Wada'aha, Nabi pun pegang ni, letak bawah dulu baru rukuk. Jadi banyak mana perbuatan tu. Buat contohlah. Pegang, letak bawah, lepas bangun pula, baru rukuk. Lepas nak bangun bah ni akak pula. Jadi kalau tengok kepada pergerakan itu macam banyak pergerakan besar banyak. Sebab itulah awal-awal lagi hak berpegang dengan mazhab Syafi'i ini, dia tak buat lagu tu. Mungkin dia kalau habis-habis nak tak sewi anak tu jauh pun letak tepi ataupun letak depan dia tadi. Tapi kita kerja pula daripada ni. Mazhab Syafi'i mengharuskan lagu tu. Maksudnya walaupun mazhab Syafi'i ini berpegang tidak boleh pergerakan yang banyak, ada pengecualian dalam bab ni. Kerana benda ni sabit daripada Rasulullah SAW dalam 2 hadis yang berbeza dan hadis-hadis sahih. Baik. Apabila Nabi nak rukuk, maka Nabi letak bawah. Wa idza qama min, apabila Nabi nak bangun daripada sujudnya, akhadha, ambil semula cucu dia tadi, fa'adaha ala raqbati, maka letak semula di atas lehernya. Kemudian Nabi pun sambung semaya semula. Faqala Amir, maka berkatalah Amir, walam as'alu, dan aku tidak bertanya kepadanya, ayu salatin hiya, semaya hak mana sah. Amir ni tak tanya siapa dia? Abu Qatadah. Sebab hadis ni Abu Qatadah hoya, aku tak ada tanya Abu Qatadah semaya tu semaya gapo, ayu salatin hiya, semaya sunat. Semaya fardu, takut-takut boleh dalam semaya sunat, dalam fardu tak boleh, takut mai lagu tu. Qala Ibnu Jurayj, berkatalah Ibnu Jurayj, wa hadithu an Zaid bin Abi Attab an Amr bin Sulaim, aku diberitahu daripada Zaid bin Abi Attab daripada Amr bin Sulaim bahawasanya semaya, sebutlah semaya subuh. Timbul soalan, budak mana bangun awal ketemu subuh tu? Bangun nak ngikut tu. Nak pergi semaya subuh. Adakah budak-budak kecil mai semaya subuh? Ngikut. Jarang deh. Gorek Isa. Tapi benda ni berlaku pada Rasulullah SAW. Mungkin budak tadi bangun awal nak pergi atas, nak ikut atas, maka Nabi bawa oleh masa. Jadi letak atas leher tadi. Jadi semaya subuh Nabi jadi itu imam. Jadi itu imam sebenar tu sudah depan. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita, menjadi dalil, jadi itu imam pun boleh letak bayi, letak anak atas leher ataupun dukung. Begitulah juga jadi makmum pun boleh juga. Sebab kalau imam boleh, setakat makmum tak boleh. Jadi boleh berlaku, semua orang boleh buat lagu tu. Hukumnya harus. Itu yang pertama. Katanya Abu Abdurrahman, jawadahu ay jawada Ibnu Jurayj, jawada Ibnu Jurayj isnad al-hadis alladhi fihi annaha salatu subhi.
Katanya Ibnu Juraij, sanad hadis ini yang diriwayatkan bahawasanya ianya adalah solat subuh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan selain daripada keduanya. Habis yang pertama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua katanya Imam Al-Fakihani. Siapa Imam Al-Fakihani? Jarang kita dengar ni Imam Al-Fakihani. Dia adalah merupakan salah seorang daripada ulama mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki. Dan dia ni terkenal dengan orang yang pandai bahasa Arab. Marilah perkataan agama pada bahasa Arab tu, dia tahu apa maksud dia. Kita hari ni baca Quran tak tahu lagi maksud. Kalau mari perkataan hak payah-payah kau tak faham. Ada kalau kita ngaji ilmu balaghah, ada satu bab dia panggil tanafurul huruf. Huruf tu duk berat, duk main boleh tu lah. Kalau kita ngaji salah satu bab fasah bercakap. Disebut dalam satu cerita, malakum takaktum alayya katakakuikum ala dhi jannatin ifranqa'u anni. Kita dengar pun bahasa Arab aku tu, bahasa Arab. Malakum takaktum alayya katakakuikum ala dhi jannatin ifranqa'u anni. Dia maksud dia. Orang ngaji balaghah tahu. Sebab ada disebut sama cerita ni. Ceritanya gini, ada seorang tu dia rebah jatuh. Pakak suka dia. Pakak duk suka dia. Dia pun royak lah, malakum takak. Mu duk suka ke apa? Kat aku. Kata kat aku ikum ala zin, seolah mu suka kau gila. Ifran kau ni gi berambuh mu daripada aku. Itu yang maksud dia. Nya mudah maksudnya. Tapi perkataan itu jarang orang guna. Jadi Imam Al-Fakihani termasuk orang yang mahir bahasa Arab. Wak marilah perkataan gapo dia tahu belaka maksud. Mungkin 90%, mungkin 90% lebih. Dia tahu. Ini Imam Al-Fakihani. Wa ka'anna sirra fi hamlihi, dia ayat rahsia. Apakah rahsia? Nabi letak anak atas tekuk tadi, ataupun hukum boleh dukung anak masa semaya. Apakah rahsianya? Apa lagu tu? Padahal tak bawah pun boleh. Apa rahsianya? Dia sebutlah di antara hak dia faham, dia tahu, dia belajar. Rahsianya ialah pertama sekali Nabi letak umamah di atas lehernya semasa semaya, daf'an lima kanatil arab ta'allafahu min karahatil banat wa hamlihin. Kerana nak buat budaya Arab jahiliah. Orang Arab jahiliah ni kalau budak tina tak usah selalu. Kalau tahu hak beranak atau anak tina ataupun cucu tina, muka masalah. Ni Arab jahiliah. Tak usah. Bahasa rendah diri, bahasa tak ada maruah kalau boleh anak tina. Tapi tidak jadi belajar Melayu dia. Melayu dah. Melayu suka belaka anak tina pun suka, anak jantan pun suka. Ada orang tu anak jantan jujuk anak dia jantan. Dia main mikir bila lah nak boleh anak tina, bila lah nak boleh anak tina. Gi wa umrah saklami doa depan raudhah wa ta'ala, wilah anak tina sore. Kalau boleh anak tina nak bernama raudhah. Cerita betul ni. Balik tu mengandung. Mesin mana tak tahulah. Tak tahu, wallahu alam. Mekah ke Madinah ke Taif ke tengah jalan, wallahu alam. Balik mengandung. Gecek kat doktor kata, mengandung. Tanya doktor, anak jatuh ke tina? Tina, Allah suka. Dia janji dah tak ni. Masalah kalau boleh tina nak buat nama anak raudhah. Apa buh raudhah sungguh? Boleh raudhah. Dah mau jatuh jujuk ni kalau boleh anak tina seorang. Oh, jadi raja anak tina tu. Kayak gelak, kayak rata, kayak tali tekuk. Oh dah, tak carut dah anak jatuh ni. Orang ni seorang ni lama dah kena dengan tina. Ada orang anak tina jujuk. Nak anak jatuh, kali anak jatuh. Oh bila lah kita boleh anak jatuh seorang. Lah kali boleh anak jatuh. Oh boleh anak jatuh, jadi hero dah kawan ni ya. Nak gapo? Nak bede beli bede. Nak manah beli manah. Oh ya anak gapo? Lepas tu kakak-kakak berlaku dah ke? Boleh adik jatuh. Yang berbeduk boleh leceh adik dia. Nak berhenti nak. Berlaku. Apa? Saya ni pakat peluk. Sore tu ya adik jatuh. Jadi katanya Imam Fakihani, salah satu daripada sebab Nabi buat lagu tu kerana nak buat budaya Arab ni hak tak suka kau orang tina, tak suka anak tina tadi. Jadi Nabi berkata setakat suka anak tina, letak atas kok semaya pula. Noyaknya tak apa.
Jangan kamu membeza-bezakan di antara anak lelaki dan juga anak perempuan tadi. Nabi buat tu bukan dengan sebut, bahkan dengan perbuatan, dan perbuatan ni lebih kuat daripada sebutan. Kita buat nak sendiri, maka takkanlah ayat tu lebih kuat daripada hak buat. Mesti hak buat tu lebih kuat daripada hak ayat. Kalau dua-dua sekali kau hak kuat. Nabi buat lagu tu, pas Nabi sebut lagu tu, maka semakin gagah dalil tadi. Sebab tu kalau kita ngaji ilmu hadis, ada hadis yang hadis qauli dan ada hadis fi'li. Ulama bahan hak mana kuat, katanya hak lebih kuat ialah dalil hadis fi'li. Tapi kalau ada dua-dua, hak ni paling gagah sekali. Qauli pun ada, fi'li pun ada. Jadi nak buat budaya Arab yang tidak kena dengan Islam. Islam hari ni bukan kata nak menghilangkan budaya, dia nak memurnikan, memperbaiki budaya yang sedia ada. Kerana budaya itu adalah merupakan salah satu keperluan hidup manusia. Setiap bangsa tu dia ada budaya dia. Dia ada image dia, personality yang tersendiri. Hak tu kita boleh nak buat. Tak boleh nak buat tu. Kita hanya boleh baiki supaya jadi comel ataupun buat hal yang tidak kena dengan hukum agama. Contoh kita kata, budaya orang Melayu kita ni tak tahulah mari mana apabila menikah gak, masa akad nikah tu sanding, letak majangan ke apa dia. Jadi Islam melihat dari sudut budaya, boleh kau nak letak majangan ke apa? Boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Ni jangan saja 10,000 dah. Bazir tu. Hak 500 ada lebih kurang ya. Buat sendiri boleh. Beli kain, ambil stapler saja. Jak bubuh bunga. Hak jadilah. Gak zaman lo ni, kalau belakang ni pokoknya kau sawah padi, apabila dia masuk alih komputer boleh tukar background tadi. Duduk mana? Duduk di rumah Syahrukh Khan. Masa mana lagi? Boleh edit lah ni kan. Orang ngajar, contohnya hamba nak ngajar ni. Belakang ni mimbar ni, pas pada ni orang ambil video tu, dia balik rumah dia boleh tukar background ni. Bubuh Masjidil Haram belakang. Boleh belakang lah ni. Pala orang ni boleh tukar. Hamba nak ngajar seorang hamba, tapi pala orang lain. Pala Tok Bila. Masa mana Tok Bila ngajar? Boleh buat zaman lah ni. Jadi tak pelik. Jadi benda hak saat ni siapa berikat bazir. Maka Islam lagi. Kerana pembazir adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Tak boleh bazir-bazir. Ramai lagi orang lain hak susah, hak tak ada makanan, hak hidup, nak pergi anak bini. Pitih kalau boleh 1,000 pun nopak. Boleh 300 ya kerja suka dak. Ni kita 10,000 bazir gitu. Tak ada pada apa. Sekadar nak ambil gambar saja. Jadi boleh, tapi Islam meletakkan panggil dia satu peraturan supaya manusia itu tidak melampaui daripada batasan, walaupun benda itu termasuk daripada budaya. Gapo dia lagi budaya dia? Renjih hai mawar, renjih. Kalau tak ada akidah gapo lah gilah. Bukan kata renjih nak cuah hai sabledi pun boleh. Duk mai sikit-sikit ni cuah sabledi lah gi, tak ada masalah. Hak dosennya bazir pula. Gapo? Tabu berah. Berah lah ni mahal berah lah ni. Nak tabu-tabu pula dah. Baik ke kebu-kebu makan kata. Jamu kau ke pada. Tak boleh benda-benda bazir. Walaupun kita kata sikit ya. Sikit bagi demo, bagi orang hak tak ada. Orang anak 10 orang beli beras segon ni ada apa hari. Beras segon ni 15 kilo. Berapa hari dia anak ramai? Sekali masak, sekilo 10 orang makan. Tak makan 3 kali sehari. 3 kilo dah, beras 15 kilo. Berapa hari dah? 5 hari lepas baru cari beras mana pula hak murah. Ada beras murah. Beras plastik. India buat. Makan waktu tak ada 5 hari KO. Plastik you dengan plastik. Jadi nampaklah supaya beras tadi. Jadi Islam hari itu untuk memperelokkan budaya tadi, suasana dan juga adat resam supaya manusia ni hidup dalam keadaan kena dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Hendak lagu tu. Hidup kita atas dunia ni sebagai kata balik dalam Quran 3 perkara Tuhan nak. Pertama sekali, hidup kita kena masalah, kita mentahkan masalah. Yang keduanya, Tuhan nak hidup kita atas dunia ni kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita buat benda-benda yang bidah. Yang ketiga, Tuhan nak kita hidup atas dunia ni dalam keadaan kita ingat akhirat. Kerana satu hari setiap orang, walaupun kita kata dia tu tak ada kubur, apa? Kena makan boya. Tak jumpa. Boya apa mana? Bakar hangus. Bakar, hacur jadi debu.
Kok mana pun dia hanya satu jalan saja apa dia? Dia akan pergi alam barzah belaka. Mati lagu mana pun sudah dia alam barzah. Ruh dia tu akan ada, jasad dia tu akan mari semula. Kemudian akan dibangkitkan pula di ada fasa. Bagi hak tak ada tu yang boleh buat jadi ada. Bukan hak ada dah hancur nak hidup semula, nak buat semula. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan nak sebut tiga perkara dalam Quran. Pertama sekali, kena Allah Taala. Yang keduanya, kena sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, kena amal. Yang ketiganya, kita kena ingat esok pokok mana pun kita akan jumpa Allah Taala. Kita akan tanya sosok bapa mu buat gini, bapa mu buat amal gini. Contohnya hamba sebut dalam bulan Rabiul Awal kita ni kan. Budaya orang Melayu kita menyambut Maulidur Rasul. Ulama bahas panjang, boleh kau sambut. Dia kata melihat kepada niat. Dan juga yang keduanya, aktiviti apa hak buat tadi. Kalau kita niat tu nak suruh hari ingat sejarah kelahiran Rasulullah SAW, bila-bila kita nak sebut sunnah Nabi, perjuangan Nabi, maka hukumnya harus bahkan digalakkan memberi ilmu kepada orang. Lepas tu buat jamu sikit ni, apa? Sebab nak suruh ramah. Kalau tak buat jamu syarah saja, tak ramah mana. Kalau kita kata malam ni lepas pada kita dengar ceramah Maulidur Rasul, lepas kita selawat sikit, ada jamuan kambing golek 10 ekor. Bunyi 10 ekor penuh masjid. Kalau kata sekor, tak ada kaku, biar aku gila. Kalau ada jamuan nasi arak, dia lain sikit lah. Nak suruh ramah tu makin nak ramah. Baik. Jadi sambut. Maka ulama bah ada yang mengharuskan, ada yang tidak mengharuskan. Dia kata tak pernah buat zaman Nabi pun tak ada. Aisyah sendiri pun pada Nabi wafat tak pernah buat sekali habuk pun. Tabi'in tak pernah buat, tabi'in tak pernah buat sekali. Tak buat apa-apa majlis pun. Mari ulama yang kedua ni ada yang mengharuskan, di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala. Dia kata melihat kepada gapo program tadi. Kita nak kata tengok dulu niatnya nak suruh nak beri ilmu kepada orang. Sebab jaya-jaya gini boleh royak cerita lagu ni nya. Hari lain tak dah. Speno ngago tu, speno ngago ni kita royaklah cerita kan. Dengan syarat tidak ada benda-benda khurafat, tidak ada benda bid'ah, benda yang syirik tak ada. Kalau Pakistan Rabiul Awal ni mereka sambut Rabiul Awal dengan penuh ekstrim. Dia berlarut dengan lori. Tak main dah jalan kaki ni dengan lori. Duduk lori ngabah. Pasal supaya kabut oleh atas besar. Bulah apa hijau lelak. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ada tukar nasyid lori atas lori tu. Raung habis raung bandar. Tiap malam. Rumah-rumah ni bubuh lapu hijau belakang. Buh lapu lelak. Hijau semua. Everything is green. Semua hijau belakang. Apa? Sebab nak ambil kubur masjid Nabi tu warna hijau. Buh hijau belakang. Ada majlis-majlis yang dia buat majlis ni majlis Rasul. Ceramah faham nasyid ke apa, letak kursi tengah. Kursi tu bubuh kain hijau. Lepas duk nasyid duk selawat. Tengah tak ada duduk pun. Kita tanya. Ye kursi kis sekali yang ada ke? Kon bertega itu. Untuk gapo letak kursi sini? Siapa dia nak duduk sini? Tak ada duduk pun duduk nasyid ni. Dia kata, "Tu me patah ni mu tak tahu ke? Jab ham durud syarif barenge tu ab sallallahu salam hamara majlis में हाजिर है nazir है." Dia kata apabila kita menasyid, kita duduk selawat ni, maka Nabi akan mari sini dan tengok kita semua. Tu berkursi tu. Tak kalau kita jenis mulut uduh, kita tanya pula. Kursi saja ke? Tamu mari jauh-jauh ni. Meja tak ada, nasi berani, air. Pak mari buh belakang lah. Ada mahu kita, muak nganjing lah kata. Dia kata muak nganjing pula. Pasti kat kursi saja kata. Letaklah kalau kata. Tak boleh nak jawab dari situ. Tak boleh nak jawab. Apa kursi saja? Dan tidak ada satu hadis pun, satu dalil pun yang mengatakan apabila kita majlis Nabi mari. Tak ada dalil. Ni masalah akidah, mana boleh reka-reka. Ada hadisnya apabila kita salam, Nabi jawab salam mana? Di Raudah kita lalu kata assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun suruh tu di situ sahaja, bukan di lain. Pada kata dalam semaya itu kita baca setahiyat tu. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Tapi bukan dengan kok Nabi mari. Hanya lafaz hak Nabi aja. Jangan kita gaul nasi khabu golok. Jangan. Nasi khabu tak apa nak gaul, nak bubuh telur masuk, nak bubuh ikan, bubuh goreng, nak bubuh bubuh gila. Sebab itu makin dia masuk oleh perut jadi tahiyat belaka. Tapi ibadat
Hak Nabi ajar lagu ni lah. Jangan kita pandai-pandai. Konsep jangan kita pandai-pandai aja, jangan. Kena terima. Bahkan ada pula akidah-akidah apabila duduk selawat. Kita lawak sini kan. Kita panggil selawat sebenarnya dipanggil qasidah barzanji. Adalah lafaz selawatnya sallallahu alaihi Muhammad tu ada. Tapi yang dianjurkan Allah SWT bukan begitu. Hak Nabi ajarnya apabila turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wisalah itu kami tahu dah assalamu alayka ya Rasulullah, tapi selawat kami tidak tahu. Nah, maka Nabi ajar. Dia sebut bab ni dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitabus salawati 'alan nabi, ada 12 hadis. Semuanya Nabi ajar lafaz-lafaz selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Paling ringkas. Hak panjangnya sebab kita sebut tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Paling ringkas sekali apabila orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu lafaz benar. Hak sani dicampur dia jadi nasyid dia. Supaya lafaz subhanallah asasnya dia adalah zikir. Tapi apabila orang nasyid subhanallah Maha suci Allah, dia tidak jadi tasbih lah, dia jadi nasyid lah. Alhamdulillah segala puji tak comel daripada duduk nyanyi lagu Metallica, Scorpion ke apa tu, nyanyi lagu hak karu. Baik kita sebut lagu tu nampaklah islami, tapi adakah dia zikir? Dia bukan zikir, dia hiburan yang berbentuk islami. Kena beza tu. Jadi kita ni budaya orang Melayu kita apabila marinya mula bin awal maka nasyid dalam lagu tu. Orang Pakistan dia sebut kat bahasa Urdu dia sebut anta syamsun anta badrun, kamulah matahari kamulah bulan. Dalam bahasa Urdu tuhi chan tuhi surajah. Serupa dalam bahasa dia. Tapi ada kesawat, bukan sawat itu nasyid. Itulah syair. Maksudnya betul, tak ada masalah. Tapi kalau salah maksud tak boleh. Contohnya dalam teks selawat tu, kita panggil selawat tadi, di hujungnya dulu ada marhaban. Hak lain ni dia buat dah, majlis buat dah. Sudah kagak apa? Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri. Habis itu, tak ada. Hak teks hak lama ataupun orang-orang hak dulu, kalau ada lagi lain yang umur 90 dah merasa. Lepas pada habis Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri, dia sambung soal lagi lah. Marhaban ya nuraini marhaban jaddal Husaini. Majlis pun buat tu. Majlis ni adalah salah satu badan agama berautoriti yang pure mazhab Syafi'i. Dia hak mazhab Syafi'i pembuat. Apa? Sebab ada mirip-mirip kecenderungan ke arah akidah Nabi mari sana. Apa? Marhaban, selamat datang, welcome, khush amdid. Kita sebut gitu tak apabila ada orang mari. Ada duduk saja apa? Selamat datang. Aku bertanya, siapa dia? Saja. Kata gila dah dia ni. Kalau tak sebut kata itu saja. Mesti dengan ada orang mari. Sama ada mari tu dengan zahir ataupun mari tu dengan secara tak nampak. Mari dengan berasa ada benda mari. Dia buat selamat datang mari, silakan mari. Tanya apa dia mari? Arwah Cik Ambo mari. Dia mau nampak kau? Orang kahwin nampak. Orang ikut demo cik demo. Tak ada masalah tu. Dia mau kahwin tak nampak cik demo nampak orang mana? Anu tu hari demo nampak cik demo salah. Mai makan nasi sekali. Lagi. Tapi apabila melibatkan akidah yang menyebabkan jadi pegangan, orang lain pun pegang lagu tu. Boleh. Kalau kita cik kita mari, orang pegang supaya kita pegang. Cik kata cik dia tu mari. Orang tak akan pegang kata ikut dia sorang sudah. Tapi apabila melibatkan agama, sebab Nabi ni adalah tokoh kepada agama, maka dia pegang lagu tu, maka tak boleh. Kalau kita pergi ke ujung-ujung kampung pergi mengajar kan? Kata ustaz, saya kira sudah mengajar ni, selawat sikit. Kita pun selawat sekali hari. Banggalah tu. Dia pun sebut, kita habis dah tak dia pun marhaban. Iya. Bagi tanya. Ayah haji sebut marhaban saat ni lagu mana? Dia kata Nabi mari. Ada lagi hok pergi lagu tu. Ada.
Ada juga tempat apabila sebut marhaban kita tanya, berapa sebut marhaban? Dia kata dulu ada marhaban ni, tak ada orang buat dah. Setakat tu dah. Ini tidak ada akidah ke apa. Dia teh lagi kalau dia mai ingat akidah, sudah punah lagi. Dan benda ni pernah berlaku zaman arwah Tok Guru. Orang ajak pergi satu majlis, pas pakat bangun belaka nak selawat. Tok Guru tanya, "Mana bangun belaka ni?" Dia kata sekali kan kita bangun ke nak selawat. Kalau duduk tak boleh ke? Apabila Tok Guru tanya lagu tu, jadi tegak. Lepas Tok Guru tanya lagi, "Apa cacah diri kena bangun nak selawat? Kalau duduk tak boleh. Kalau kita sudah semaya berzikir duduk tu, apa tak bangun cacah belaka?" Selawat lagi, istighfar lagi, kada sudah mai caca belaka. Ada, terus orang caca, pakat dia kelih belaka. Mana dia duduk? Maksud apa dia caca? Tiba-tiba ada saya wayak, Nabi mari ke? Bobah lalu muka Tok Guru. Pakai senyap, tak kata gapo. Apa? Siapa dia kata Nabi mari? Dia wayak. Siapa dia kata Nabi mari? Tak jawab. Siapa dia kata? Mana ada orang kata apa? Adalah akidah-akidah kau. Di Pakistan dia ada golongan Berelwi ni, ada akidah ni. Nabi mari. Dia ada satu nasyid dia. Baca sikit dah. Malam-malam maulud dia pun. Nur wala ayah hai, nur lekar ayah hai. Sari alam yadko kaisa nur cahaya hai. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Panjang lagi lah intro baru. Letih dia puasa. Nur wala ayah hai. Disebut dalam Surah Al-Maidah, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kamu daripada Allah Taala nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan juga kitab yang nyata. Maka ada sebahagian orang yang sesat, dia mentafsirkan nur itulah Nabi Muhammad yang mana zatnya adalah cahaya. Nabi Muhammad zat dia, tubuh dia tu cahaya asas-asasnya. Maka ini adalah akidah yang salah. Inilah akidah Berelwinya, Nur Muhammad ni lah. Ni cerita dia nya. Dan ada soal lagi hadisnya, panjangnya, utama tersebut panjang saja. Nah, ayatnya mereka mengambil Al-Quran dan mentafsirkan tafsir yang salah. Betul, semua ulama tafsir mentafsirkan nur itulah Nabi Muhammad, tapi zatnya bukan cahaya. Nur di maksudnya ajaran Nabi itu adalah merupakan seperti cahaya. Apabila mari kita nampak belakang hak mana betul, hak mana salah. Supaya kita buka lampu nampak ni dia, ni kapek, ni orang, tak tepuhlah. Itu maksud dia. Tetapi golongan yang sesat di Pakistan, mereka berpegang nur itulah zat Muhammad. Salah. Macam mana nak jadi zat Muhammad itu cahaya, sedangkan mak dia orang, ayah dia orang makan roti. Cahaya ni makan bateri, makan karen. Betul tak? Nabi tak ada nak makan bateri, makan karen, tak ada. Makan roti, makan wah tamah, minum air kosong, perih, tubik darah. Kalau cahaya tubik darah, tubik karen lah. Ni. Tapi akidah yang dipegang oleh ramai orang di Pakistan. Mereka sebut apa? Nur wala ayah. Nur wala ayah telah marilah cahaya, sang cahaya pada kita malam ni. Kita duduk nasyid-nasyid ni mari. Nur lekar ayah, dan dia bawa cahaya untuk kita ni, nak bagi cahaya kepada kita ni. Sari alam mayadaku, tengoklah di seluruh alam bagaimana cahaya itu sudah bersinar menerangi seluruh alam. Panjang lagi, nate mehbube khuda sunte sunate jaenge ya Rasulullah kana raham lagate jaenge. Mari tahun baru ada hak baru semua. Gambar dulu minaklah bagai lagu ni, duk menyanyi, duk menasyiat. Tapi sekadar nak tahu apa dia sebut saja, bukan menjadi akidah dah. Hak kita maksudnya hak boleh jadi akidah tak, dia jadi akidah ni kan. Bagi dia jadi akidah, dia payah nak buat. Payah nak buat. Ustaz kata akidah, rokok payah dah nak buat. Rokok bukan akidah. Kau ada saya berakidah adalah rokok tu adalah hal. Tak ada akidah lagi tu. Sekadar dari sudut hukum fiqh ya. Hak tu pun tak nak tinggal dah. Apa tak lagi hak lekat dalam kepala otak ni. Nak buat. Sebab itulah kita kena beri pemahaman yang betul. Hak nak buatlah. Ada ulama yang mengharuskan, ada yang tidak boleh. Ada pandangan masing-masing. Kita ambil pandangan hak ringan pun ada, nak ambil hak berat pun ada. Pandangan hak berat tak boleh langsung nah. Selawat gitu tu bid'ah dah tak boleh. Gak kalau mau pegang lagu tu, ilas lipan bawah ni. Bukan siapa motor pun ilas. Kata ustaz ni mari pula orang kata. Jadi payahlah nak masuk dengan masyarakat. Jadi kita ambil hak ringan sekali, beliau panggil basuh sikit-sikit. Tidak banyak tak gonyoh derah-derah ni mau hak orang. Slow-slow beliau gosok jetik sikit-sikit, penyek sikit-sikit. Hak gitu lah.
nak perjelaskan kepada masyarakat. Sebab barang hak kosong kita nak mari mudah. Supaya nak rumah tu tapak tu kosong. Kes mari dah sodok belakang rata belakang tak satu. Oh mudah tu kita tengok mana tempat rumah sini. Kata mes 3 bulan siap ni. Tapi terang rumah tu ada cokoh lagi. Rumah ni kita nak renovate jangan punah rumah ni. Gitu tu ke ai. Setahun tak siap lagi. Apa? Nak korek situ, lekat situ, lekat sini. Begitulah akidah ni dia bagi ada dah. Nak korek buah tu nak buah baru. Payah. Orang tak 31 kita royak. Mudah. Sangat-sangat mudah. Kita royak dia terlegak-gak selalu. Mudah. Sebab dia tak tahu ke satu lagi. Ni beza di antara nak membersihkan. Jadi Rasulullah SAW mari tu mari hak zaman jahiliyah. Bagi ada dah lepas otak ni nak korek buah. Baru nak bubuh lain. Sebab kalau kita ngaji ilmu tasawuf, belum ada bubuh sifat-sifat yang baik ni, kena buah dulu hak kotor-kotor. Supaya gelah kita nak minum air. Kalau gelah tu kotor, air tu bersih. Kita nak bakar bubuh gak gitu selalu. Air tu jadi kotor. Maka keendahnya ialah kita ambil gelah tadi kita basuh, cuci pala, apa tengok ada debu kedok, basuh sekali lagi, bersih molek, barulah kita bubuh air yang bersih tadi, barulah air itu sesuai untuk diminum. Maka begitulah otak manusia ni. Nak boleh kau bubuh hak molek nak betul ni ke? Nak buat hak lama ni. Pergi lama mana pergi? Nak bujah begitu begini. Kadang-kadang belum tentu dia boleh terima. Akhir sekali mati dengan gitu. Ada juga. Jadi kita kena ingat. Nabi ni guna sebanyak mungkin kaedah bagaimana nak menghilangkan sisa-sisa jahiliah dalam diri manusia. Semasa Rasul lagi ziarah kubur, ada amalan-amalan yang karut di kubur. Rasul lagi jangan mari kubur. Jangan siapa-siapa mari kubur. Orang perempuan khususnya jangan mari kubur. Siapalah Nabi ngajar-ngajar royak bab Islam, bab cara ziarah kubur, lagu mana ada di kubur. Pihak belakang Nabi kata, zurul makabir. Hari ni boleh semula lagi ziarah kubur. Apa? Sebab sudah tidak ada dah akidah-akidah yang karut tadi. Lagu itulah kaedah dia. Kena cuci, kena bersih dulu barulah kita beri yang betul tadi. Dan dalam kaedah mengajarkan agama ni kena sebut dua-dua, hak mana betul, hak mana salah. Jangan sebut sebelah. Ya. Dia bersandar kepada nas yang ayat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Comel. Ayat tu kita tengok tafsir dia apa. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. 3 dah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Tengok semua tafsir, ada pandangan ulama tafsir. Kita sebut dulu dah. Ada pandangan tafsir, maksudnya kata boleh berzikir dalam apa saja keadaan. Kalau pergi dengan pandangan tadi, maka nak selawat boleh, cacat pun boleh, duduk boleh. Cuma masalah kita ni, kalau tak cacat tak selawat. Ada tak kita pergi, hari ni kita selawat boleh duduk? Ada, mesti bangun. Apa mesti tu? Tak ada mesti, duduk pun. Gini, kadang-kadang duduk, kadang-kadang bangun. Hamba betul. Sebab 3 kan sebut ni, diri pun boleh, duduk pun boleh, menyengging. Lepas tu hadap selawat boleh menyengging. Timbul pula salah. Dah sana cacat dia mau buat dah, hak duduk dia mau buat dah, hak nyengging dia mau buat. Masa mana dia mau buat hak nyengging ni? Ala junubikum ni duduk nyengging gini. Ada orang selawat gitu. Apa tak buat 3-3 dah ayat tadi sebut 3. Berdiri, duduk dan juga nyengging. Kita puasa buat 3. Ini masalah tu. Kita berbalik semula tafsir. Sebenarnya ayat tadi merujuk kepada semaya. Semayalah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu duduk, barulah menyengging. Sebab itulah ambo tak sip pergi dengan pandangan tinggi, berkata harus belaka, boleh nak cacat, boleh duduk pun boleh, tapi jangan jadikan berdiri itulah salah satu syarat. Jangan nak buat gila tak ada masalah, tapi jangan sampai dekat kata mesti kena cacat. Ada sebab ayat tadi pun menyebut 3 kalau nak pergi dengan umum, dan sebenarnya ayat tadi menyentuh tentang semaya, bukan bab zikir. Sebab semua zikir yang Nabi ajar, tak ada satu pun Nabi ajar dalam keadaan cacat, tak ada. Semua dalam keadaan duduk. Yang keduanya dalam keadaan sebagaimana kita ada. Kalau kita dalam kenderaan lah. Jangan kita berhenti kata duduk luar. Apa? Nak zikir sebentar? Ada. Dalam keadaan bawa kenderaan pun boleh. Dalam keadaan kita duduk nak tidur pun boleh. Semua Nabi ajar berlaku. Cuma janganlah kita mengkhususkan benda yang tidak khusus, tak ada, jangan. Kerana kita bukanlah diberi autoriti, kuasa untuk kita ni menentukan lagu mana. Kita hanya mengambil dan melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh. Ni hak
Tuhan sebut risalah-risalah ni mengambil apa yang diajar oleh Nabi serupa sebagaimana hak Nabi buat, bukannya berlain daripada hak Nabi buat. Walaupun ada di sana banyaklah khilaf-khilaf daripada ulama, kalau Nabi tak buat boleh, kalau kita nak buat banyaklah bahasanya. Cuma apabila bicara ngelas sekali, afdalnya hak mana? Afdalnya ialah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Masuk waktu dah ke? Okey. Ya. 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 Sebab tu majlis sendiri apabila benda tu ada kecenderungan dan memang ada akidah lagu tu pun. Kalau kita balik-balik cari Ya. Nampak sedap lah kita bacanya. Okey, benda tak betul sebagai orang yang berpegang dengan sunnah Nabi dan benda tu bercanggah dengan akidah. Aku rasa boleh jawab belaka, benda tak betul kan? Supaya kita beli wah diri sebutir lah. Ada tempat hak kelotong kena makan ketopah. Nak lepas butir ke? Sedangkan hak gelonggo tu dipaksa tu ya. Maka kita belah wah diri tadi. Belek cari hak mana molek kita ambil makan. Hak mana boleh sipai kita sipai. Hak mana boleh buat poyak kita buat poyak. Hak tak boleh makan cak biang. Cak biang itu siapa kau wi kaya kau wi hak sesuai lah. Jadi begitulah juga kita kesimpulannya dari agama ni, benda yang boleh dineutralkan, benda yang boleh dimurnikan, maka kita baiki biar jadi comel. Benda yang sudah menjadi budaya tapi bercanggah lebih-lebih lagi dalam akidah, maka tak boleh nak baiki dah. Maka benda tu kena buat. Sebab itulah majlis kalau nak ganti boleh ganti, wak marilah lafaz lain. Masa wak mari lafaz marah habis. Tapi nak kita nak mari lafaz ke apa situ? Kalau rasa tak ada, maka buatlah. Kita didik masyarakat ni jadi orang yang berpegang dengan agama. Cuma nak royak kau kampung tu gitulah. Jangan duk main harai kan. Esok ke jumpa kedai awak tak tahu gitu. Sekala dia bayar. Hari ni maksud aku tak bayar. Satu makan ikut dia sebab dia latih angin aku sama. Tak boleh lah, tak kena lah. Biar kita ni walaupun tidak sepandang boleh makan sekali. Kita nak lagi tamu suka lagi tu. Ambo suka kalau orang kapal macam ahli Jumaat ni tanya soalan, ambo menjawab dari sudut hak paling ringan sekali. Tak ambil pandang ringan. Apa? Sebab banyak lagi benda kita nak kongsi bersama. Banyak lagi. Kita bukan nak hari ni lah. Selagi ambo hidup, selagi Jumaat tak ada, selagi kita boleh temu lagu ni, maka kita panjang cerita lagi. Tak usah benda tu berarti setakat ni saja. Jadi itu salah satu kaedah yang kita guna panggil uslub yang paling baik sekali. Pendekatan yang orang panggil berbentuk mesra, mesra Allah. Tak usah kita nak ambil pandangan yang tidak mesra menyebabkan masyarakat tu daripada hak tak usah faham jadi tak bahagia satu, tak usah lagi. Pandai-pandai lah. Kalau kita ambil sendiri pun ngaji di bahagian pendidikan, dia ada teknik-teknik kaedah bagaimana orang tak usah dengar tu biar jadi dengar. Ambil guna teknik tu. Ambil pergi ngajar di sekolah kelas. Ambil masuk kelas tidur belakang. Gak kita ni sekali dua kita royaklah bangun ustaz nak mengajar ni. Pas bangun hok ni mata merah. Sini tak apalah di kelas tak bolehnya. Ada tu pakai tidur tu. Tak khabar apa. Ada saya ustaz kita nak basuh muka gitu. Baik. Pakai tak masuk-masuk. Jadi yang memikir nak lagu mana biar pelajar ni start daripada awal sampai ngelah tu boleh duduk suka. Masanya 2 jam, pukul 2 sampai pukul 4. Duk mai kita sore, kita puas letih. Mudah ya. Hamba kata esok ustaz mari nak bawa makan ni, dia mau nak makan apa? Tanya sore. Ni cikacok, okey cikacok ni. Ni roti payah ni. Kepuk. Kita beli belako. Mari tunggu gitu belako. Ustaz, mari sungguh. 2 jam tu tak berasa. Sudah dah ustaz. Sudah makan. Esok ada pula. Esok kita beli pula. Pas pada tu tak tidur.
Jadi hamba rasa kena belanja juga je ni. Jenis negara ni. Bawa makan ni anak makan gapo Malaysia. Kaedah tu. Sebenarnya kita nak ngajar, pas kita ngajar boleh makan tu kan, kita tanya dia boleh jawab. Apa? Sebab dia suka, hati dia fresh. Ngajar-ngajar tanya, okey ngelah kali ustaz nak tubik dah, ustaz nak tanyalah ramai-ramai ni, siapa dia ingat ustaz ngajar apa tu? Saya ustaz. Dia ustaz ngajar tadi ayat berkenaan dengan sikit-sikit ayat 12 sampailah ayat 14 cerita tentang penciptaan manusia. Kata pandai nak ustaz. Suka dia. Tu tubik dia. Dia akan ingatlah gitu. Mudah. Jadi bagaimana kita nak cari pendekatan dengan orang kampung sini pun lagu mana supaya hak kita royak tu dia boleh terima tanpa adanya apa-apa halangan tadi. Jadi yang setakat tu hari ini apa yang baik daripada salah dikuya daripada kalimat nasihat tafi bihadzal qadar wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Wallahu a'lam.